Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya ingin ingatkan kepada ibu bapa dan pelajar untuk mendaftar kehadiran di pautan yang disediakan, ya. Boleh scan dan juga di ruangan chat turut disediakan link kehadiran. Mohon ibu bapa dan pelajar untuk mendaftar. Kita beri 5 minit cukup kot, ya, untuk pendaftaran. Mohon semua ibu bapa dan pelajar sama ada untuk scan atau klik link yang diberi di ruangan chat. Cikgu, Ustaz, cikgu. Ustaz. Ni nak buat kehadiran di mana rangkut tu? Anda tak boleh lah minta tolong adik-adik. Ayah, main tolong dia. Untuk maklumat semua, seramai 13 orang pelajar daripada 6 kursus yang akan mendaftar pada hari ini untuk second intake ni. Okey, tuan-puan, boleh buat pendaftaran sambil-sambil dulu, ya. Okey, sebelum kita memulakan majlis, kita saksikan terlebih dahulu tayangan video yang telah disediakan. Sound tak dengar. Tanya apa? Assalamualaikum, saya nak tanya macam mana nak daftar? Saya nak tanya ni, untuk daftar tu tekan link tu macam mana? Dengar tak?
Terima kasih di atas tayangan video yang telah disediakan. Diharapkan dengan tayangan video itu dapat tuan-puan dan anak didik sekalian mengetahui serba sedikit berkenaan dengan SMPKV Merbuk. Baiklah, bagi meneruskan majlis pada pagi ini, dijemput Encik Muhammad Fuzi bin Mat Saad untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis Puan Zuraini, juga kaunselor Sekolah Menengah Pendidikan Vocasional Merbuk, yang berusaha Cikgu Nik penekanan HEM, Cikgu Zuraidi penekanan kurikulum, guru-guru kanan, guru-guru yang saya hormati, ibu bapa dan pelajar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini berlangsung satu lagi sesi pendaftaran untuk pelajar-pelajar kemasukan yang kedua. Baik, sebelum saya nak mengucapkan, izinkan perkenalkan diri saya dulu. Saya Cikgu Fauzi, penekanan pentadbiran yang menjalankan tugas pengetua. Baik, untuk makluman, pengetua baru kita masih belum sampai. InsyaAllah dalam masa dekat akan adalah, ya. InsyaAllah kita harap, kita sama harap doa supaya tempat pengetua itu diisi secepat mungkin lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan pelajar yang saya kasihi sekalian, terlebih dulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya terpilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocasional Merbuk, ataupun di sini kita panggil singkatan dia sebagai VOMER, VOMER, iaitu singkatan bagi Vocational Merbuk. Kalau sebut VOMER ni, antara sekolah vocational ni memang kenal sangatlah, walaupun baru berusia 6 tahun, tetapi sebut VOMER, anda tahu dah sekolah vocational Merbuk lah tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar yang saya kasihi, untuk makluman, kemasukan yang pertama telah pun diadakan pada 5 April, yang kita adakan bukan secara bersemuka, tetapi mereka, ibu bapa hantar anak ke sekolah, turunkan anak, buat pendaftaran secara atas kenderaan, lepas tu hantar anak dan bapa terus balik. Tetapi hari ini tercipta satu sejarah yang kita tak pernah buat pun sebelum ni, di mana pendaftaran kita jalankan secara atas talian. Saya rasa bukan sesuatu yang pelik pun. Kalau kita tengok, kalau ada anak-anak kita yang belajar di IPT sebelum ni pun ada buat juga, sama aja. Tetapi untuk kita memang sesuatu yang baru, sebab semua orang fahamlah disebabkan masalah pandemik COVID-19 yang makin tak menentu hari ini. Jadi ada beberapa cara yang boleh kita gunakan untuk mendaftar anak-anak kita. Dan pada pagi ini kami akan mendapat lagi 15, sepatutnya 15 pelajar baru, tetapi saya pun tak pasti setakat sekarang ni berapa yang daftar. Mungkin sebentar lagi kita boleh tengok kalau admin boleh tunjukkan. Dan saya harap pelajar yang 15 ni boleh mendaftar semua lah. Jangan ada pula yang tercecer ataupun yang menolak. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, permohonan untuk kemasukan sekolah ini melangkaui lebih daripada 500 permohonan. Permohonan diadakan atas talian, pemilihan pun atas talian, pentadbiran pun atas talian, semuanya atas talian. Dan pelajar-pelajar yang kemasukan pertama itu sempat berada di sekolah kita lebih kurang 2 bulan. Lebih kurang 2 bulan, saya tak sampai kot, sebulan setengah ya. Lepas tu mereka balik untuk cuti raya. Terus walaupun cuti raya terdamat, tapi mereka terus berada di rumah dan mengikuti sesi PDP secara atas talian juga. Kita panggil dia PDPR. Dan ini pun sesuatu bukan yang barulah. Sebab saya percaya anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang lain pun sama ya. Kita buat PDPR. Dan kita juga tak terkecuali mengadakan kelas PDPR. Pak, jangan risau. Mungkin tuan-tuan rasa bagaimana anak-anak kami ni yang belum masuk ke sekolah tiba-tiba nak buat PDPR ni. InsyaAllah kita dah pun minta guru-guru kelas tu masukkan nama anak tuan-tuan dan perempuan ke dalam grup PDPR ikut kelas masing-masing. Kemungkinan nanti kalau yang belum masuk insyaAllah kejap akan ada lah tu. Baik, tuan-tuan dan perempuan, kita masih belum pasti bilakah
PDP secara bersemuka boleh dilaksanakan. Semuanya bergantung kepada arahan daripada KKM dan juga KPM. Tapi sehingga hari ini yang kita pasti, sekolah mungkin akan dibuka pada bulan Julai. Bukan dibuka, PDPR tu akan berlangsung sehingga bulan Julai. Kalau tak silap sehingga 13 atau 14 Julai kan, sebelum cuti pertengahan penggal yang kedua tu. Dan sekiranya sepanjang PDPR itu berlangsung, kemungkinan anak-anak perempuan ni ada mungkin yang ada masalah, ketinggalan ataupun rasa tak faham. Tak apa, insyaAllah tuan-tuan boleh rujuk terus kepada guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Tanya aja. Sebab apa? Kita dah minta semua guru-guru semasa buat Google Meet tu, jemput sekali ibu bapa untuk masuk. Senang. Kalau mereka tak faham, ada masalah apa tentang anak-anak, boleh tanya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati, izinkan saya cerita sikit tentang sekolah kita. Tentang latar belakang sekolah tak perlu sebutkan, tadi cikgu-cikgu dah, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah tentang kursus-kursus yang kita tawarkan. Ada 11 kursus. Dan sekolah ini dibuka pada tahun 2016 pada bulan April, dan pelajar masuk pada bulan Julai. Kohort yang pertama pada bulan Julai, diikuti oleh kohort yang kedua, dan hinggalah tahun ini kohort yang ke-6. Itu secara dah kohort yang ke-6. Baik, sekolah kita hanya menawarkan sijil kemahiran Malaysia sahaja, iaitu SKM, dan kita tidak menawarkan sijil pelajaran Malaysia, SPM. Saya nak jelaskan di sini sebab ada kes-kes yang sebelum di mana ibu bapa berharap anak-anak mereka dapat mengambil peperiksaan di SPM. Saya nak jelaskan, kita pelajar kita tidak akan mengambil peperiksaan di SPM. Yang ambil adalah SKM, sijil kemahiran Malaysia, sama ada tahap 2, tahap 1, 2 atau 3, mengikut kursus masing-masing lah. Ada kursus yang 3, ada yang 2 dan ada yang 1. Okey, dan saya berharap sangatlah, jangan ada anak-anak kita ni yang nak undur diri, nak tarik diri, bila dia tengok, bila masuk kelas 2-3 kali rasa tak faham, rasa payah. Jangan. Sebab apa? Memang dalam talian ni memang susah faham, tapi insyaAllah kalau anak-anak boleh datang, boleh bersemuka dengan cikgu, mudah je sebenarnya benda tu. Setakat akhir ni, pelajar-pelajar kita yang dah ambil peperiksaan pun hampir 99% semuanya lulus, dapat sijil. Tak ada masalah pun. Asalkan mereka boleh ikut apa yang cikgu arah. Tak faham bertanya, insyaAllah anak kita boleh dapat. Tuan-tuan semua, saya minta kerjasama ibu bapa semua agar dapat memberi kerjasama dan memberi kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mendidik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya minta sekiranya ada aduan daripada anak-anak tentang keadaan sekolah asrama atau PDP, tolong refer balik kepada pihak sekolah, sama ada guru kelas ataupun cikgu Nik di dalam Perungganan HEM ataupun kepada saya sendiri. Baik, tentang peraturan asrama semua akan dibentangkan oleh PKM cikgu Nik sebentar lagi. Saya tak akan menyentuh tentang hal tersebut lah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, saya itu saja kot untuk ucapan aluan saya pada pagi ini. Semua saya minta sama-sama kita berdoa supaya sekolah dapat dibuka dengan segera untuk kebaikan anak kita juga. Itu saja. Terima kasih dan terima kasih. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Fuzi selaku penolong kanan pentadbiran SMPKV Merbuk. Pihak majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, dijemput Encik Nik Ahmad Zakil bin Nik Hamid untuk menyampaikan taklimat sekolah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tak dengar Cikgu Nik? Cikgu Nik tak dengar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zurani, pengacara majlis kita pada pagi ini, yang berusaha penolong kanan
Cikgu Fauzi bin Muhammad Saad, Penolong Kanan Co-Curriculum, Cik Zuradi bin Ahmad, Barisan Kepimpinan Sekolah, guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi pelajar-pelajar ambilan kedua SMP KV Merbuk 2021. Terlebih dahulu, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar ambilan kedua yang sanggup datang mendaftar ke sekolah kita untuk menimba ilmu bidang kemahiran di sini. InsyaAllah seperti mana Cikgu Fauzi beritahu tadi, kita tak akan sia-siakan peluang yang anak-anak, tuan-tuan dan perempuan tu mengharapkan dapat di sini, insyaAllah. Untuk makluman semua, proses pemilihan untuk semua pelajar pada tahun 2021 ni agak tak berapa puas hati bagi pihak sekolah. Sebab kami terpaksa pilih melalui dokumen-dokumen yang dihantar melalui dalam talian. Kita tak boleh nak buat secara bersemuka. Sebelum ni kita kena ada ujian lisan, ujian bertulis, ujian fizikal. Barulah kita dapat yang terbaik untuk kita tawarkan khusus kepada anak-anak kita. Pun begitu, kita mengharapkan agar pemilihan yang kita buat dalam talian ni mendapati syarat. Saya dipahamkan ada guru-guru, ketua-ketua bengkel yang telah menelefon anak-anak tuan-tuan dan perempuan, dapatkan beberapa feedback tentang minat mereka untuk datang ke sini. InsyaAllah, walaupun kita tak dapat bersebuka secara masa temuduga tu, kita mengharapkan agar pemilihan secara dalam talian dia akan mendatangkan sesuatu, insyaAllah. Ini saya akan terangkan sikit sebanyak tentang perjalanan sekolah ni melalui tayangan slide saya, insyaAllah. Baik, kita kembali kepada tayangan slide. Yang pertama sekali, tuan-tuan, puan-puan, mesti cetak surat tawaran di dalam sistem e-PIHAS. Sekiranya belum cetak, minta tuan-tuan dan puan-puan cetak, simpan semua surat-surat tawaran dan borang-borang yang berkenaan dan serah kepada guru kelas semasa bersemuka nanti. Semasa diarahkan kita datang ke sekolah, diarahkan oleh kementerian untuk boleh bersemuka, tak bawa masa tu sekali. Sekarang ni simpan elok. Lengkapkan semua borang-borang antara sekolah dan asrama. Dan dalam tu sepatutnya kita ada 4 cetakan. Yang pertama surat tawaran, kemudian borang pendaftaran sekolah, borang pendaftaran asrama dan senarai keperluan sekolah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di koperasi. Semua pembayaran pun tidak ada masalah, tak perlu bayar sekarang. Bayar masa tuan-tuan dan puan-puan daftar, masa bersemuka nanti, insyaAllah.
Yang keduanya, saya nak sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jumlah pelajar tingkatan 4 tahun 2021. Jumlah ni adalah masa ambilan yang pertama. Kita tawarkan sebanyak 82 orang untuk datang belajar di sekolah kita. Tapi malangnya ada yang tarik diri, ada yang datang seminggu, ada yang datang 3 hari, ada datang 4 hari. Tak sesuai untuk, kebanyakannya tak sesuai nak tinggal di asrama. Menyebabkan mereka terpaksa balik ke sekolah lama masing-masing. Jadi sepatutnya hari ini Vomo akan menerima lagi sebanyak 15 orang pula. 15 orang murid yang terdiri daripada 6 kursus. Pengemasan, jahitan laki-laki, pakaian wanita, pembuatan roti, penyediaan dan pembuatan makanan serta kursus aircon. 15 orang, insya-Allah. Saya harap setelah ni kita akan dapat tengok data yang sepatutnya 15 orang tu dah buat pendaftaran ataupun belum. Jadi jumlah keseluruhan anak-anak yang akan menginap, yang tinggal di sekolah menengah Provinsi Merbuk seramai 206, termasuklah dengan jumlah tingkatan 5 sebanyak 109 orang ni. Daripada segi nisbah laki-laki dan perempuan, sedia maklum bilangan laki-laki melebihi bilangan perempuan. Iaitu sepatutnya sekarang ni jumlah laki-laki 132, jumlah perempuan 59, bila tambah dengan 9 akan dapat 141, hak ni 65 insya-Allah, dan jumlah semua akan dapat 206. Ini adalah kekuatan Vocational Merbuk sehingga insya-Allah pada start hari ini kita akan dapat jumlah ni 206 orang pula. Untuk makluman, anak-anak kita ni datang daripada seluruh Malaysia. Hanya 3 negeri saja yang tidak ada, iaitu Sabah, Sarawak, memang confirm tak ada dah. Satu lagi daripada Johor. Yang paling jauh sekali adalah Pahang. Sekarang ni Pahang kita ada 2 orang pelajar daripada Pahang. Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka, semua ada pelajar yang belajar di sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, suka saya nak ingatkan, nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan tentang waktu pembelajaran di sekolah kita. Untuk makluman, kita bermula hari Ahad sebab kita Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, kita mula PMP kita hari Ahad dan kita start cuti hari Jumaat. Iaitu kita akan mula datang ke sekolah pukul 7.30 pagi. Daripada asrama, anak-anak kita akan masuk ke sekolah 7.30 pagi. Waktu PMP akan bermula 7.50. Daripada pukul 7.30 sehingga 7.50 kita akan ada taklimat ringkas. Biasanya kita akan ada nyanyian lagu-lagu sekolah, lagu negaraku dan ikrar sekolah setiap hari. Sebelum masa pandemik tu kita memang buat setiap hari. Tetapi bila dah berlaku pandemik COVID-19 ni, kita terpaksa ubah sesuai sikit kita punya perjalanan tu. Kita hanya kumpul ikut tingkatan. Hari Ahad tingkatan 4, di selang-seli tingkatan 5 hari Isnin. Itulah supaya anak-anak kita ni tak lupa nak nyanyikan lagu negaraku dan lagu sekolah. InsyaAllah. Jadi kita akan pulang pada pukul 2.20 petang. Manakala hari Isnin, hari Khamis, kita akan pulang lebih awal, 1.50. InsyaAllah jadual ni kita ada perubahan. Sebab ada kursus-kursus yang terpaksa ikut NOS baru, dia kena ambil selama 3 tahun untuk habiskan tempoh pengajiannya. Kita akan ada perubahan sikit tentang jadual waktu ni. InsyaAllah kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan setelah clearkan jadual tu. Okey, seterusnya kita tengok pakaian sekolah di Vocational Merbuk. Lelaki baju putih, seluar hitam, stoking hitam, kasut hitam. Manakala perempuan baju kurung putih, kain hitam, stoking hitam dan kasut hitam. Dan
dilarang sama sekali memakai seluar jeans untuk datang ke sekolah ataupun ke asrama. Baik, di samping pakaian rasmi ni, kita ada lagi pakaian-pakaian rasmi yang lain. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tetapkan gini. Hari Ahad, semua pelajar akan memakai pakaian sekolah yang baju putih dan seluar hitam tadi ni, ataupun kain hitam dengan kasut hitam, suti hitam. Manakala pada hari Isnin, kita tetapkan untuk memakai pakaian bengkel masing-masing. Contoh katakan kalau kursus PPM, dia akan pakai dia punya seragam chef dia lah. Kalau kursus roti pun akan pakai pakaian chef dah. Pakaian chef ni anak-anak tuan-tuan dan puan akan tempah nanti masa dengan cikgu di kelas nanti semasa bersemuka. Kemudian hari Selasa kita pakai baju T rasmi sekolah yang warna purple tu. Anak tuan-tuan dan puan akan dapat masa buat pendaftaran nanti. Manakala hari Rabu baju co-curriculum dan hari Khamis kita pakai baju batik rasmi sekolah. Manakala untuk outing, kita memang benarkan anak-anak kita memakai baju T rasmi asrama. Jadi, saya harap jelas tentang peraturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Tentang pulang ke kampung ni, sebentar lagi Ketua Warden saya akan terangkan dengan lanjut. Sebab tak sama masalah pandemik dengan sebelum pandemik. Kita akan dengar penerangan daripada Ustaz Solihin sebentar lagi. Jadi saya bagi peluang dan ruang kepada Ustaz Solihin untuk terangkan lanjut tentang pulang ke kampung nanti. Okey, seterusnya saya minta tuan-tuan dan puan-puan kemaskinikan telefon dan alamat rumah yang terkini. Sebab ada kemungkinan masa tuan-tuan dan mohon dulu ni alamat lain, telefon lain. Bila dah dapat masuk ke sini, terlupa nak tukar alamat dengan nombor telefon dalam borang yang kita bekalkan, menyebabkan bila berlaku kecemasan ataupun apa-apa, susah untuk kita berhubung dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya isu-isu semasa. Yang pertama sekali, dokumen pendaftaran. Sebelum ni, masa kita buat secara bersemuka, ada parent yang tak print borang pendaftaran. Tak lengkapkan borang pendaftaran. Tak sempat nak lengkapkan. Okey, sekarang ni kita ada masa panjang. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan tolong lengkapkan selengkap-lengkapnya dokumen pendaftaran tu sebelum datang bersemuka pada masa nanti. Okey, isu yang keduanya, pelajar tidak biasa tinggal di asrama. Inilah kadang-kadang yang memang masalah besar ni untuk kami di sekolah, di asrama. Kadang-kadang bila dia tak suka tinggal di asrama, anak-anak kita ni buat perangai. Dia buat cari alasan macam-macam untuk dia disingkirkan daripada sekolah. Ada yang buat masalah disiplin supaya dia dapat kembali bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Dan kita harap anak-anak kita yang 15 orang ni tak buat perangai yang macam tu. Sayanglah anak-anak bila dah dapat belajar di sini, jangan sia-siakan peluang yang terhidang tu. Masalah yang ketiganya yang biasa kita hadapi ialah masalah remaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, anak kita ada yang berumur 17, 18, 19, 20. Dan ada pun yang berumur 21, itu anak-anak kita yang dah tahun yang ketiga ataupun tahun yang kedua. Jadi biasanya, biasa yang kami dapat ni, anak-anak kita ni dia dah bila sampai umur macam ni, dia suka nak ada teman ataupun kita sebut senang boyfriend, girlfriend lah. Ini yang berlaku kat kami ni. Banyak kita dapati ada pasangan-pasangan yang kadang-kadang tu sampainya melakukan benda-benda yang tak senonoh, yang tak sepatutnya berlaku kepada seorang student di sekolah. Ada yang terpaksa kita panggil parent untuk berhentikan anak-anak daripada sekolah sebab dah terlalu kritikal masalah remaja apa ni. Ada yang di asrama tak dapat sesuaikan diri, ada yang lompat pagar asrama nak balik ke rumah.
Ada yang nangis-nangis. Terpaksa kita pujuk, rayu, panggil mak ayah datang balik ke sekolah untuk pujuk anak-anak. Akhir sekali tak makan saman, kita terpaksa balik ke sekolah masing-masing. Balik ke sekolah lama dia. Okey, kita harap anak-anak kita ni akan dapat sesuaikan diri dengan keadaan asrama di vocational Lombok. Baik, nombor 4. Ini Ustaz Surin akan terangkan sebentar lagi tentang masalah pandemik COVID-19 ni. Kita tak dapat balik kampung seperti asal. Okey, yang kelimanya, kita dapati ada setengah-setengah parent salurkan maklumat kesihatan tidak tepat kepada pihak sekolah. Contoh, ada anak-anak kita yang ada masalah mental tetapi tak dinyatakan dalam borang declaration kesihatan tu, menyebabkan pihak sekolah ni kadang-kadang tertanya-tanya, betulkah anak kita ni, sebab ada kes yang sampai nak terjun bangunan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab anak kita ni ada masalah mental. Jadi kita harap bagi maklumat yang tepat kepada pihak sekolah untuk pihak sekolah dapat awasi anak-anak kita ni dengan lebih awal. Okey. Jadi seterusnya, okey, ini hal-hal lain. Status permohonan terima, menolak dan calon rayuan. Untuk maklumat tuan-tuan, calon rayuan ni dalam sistem kita memang boleh katakan yang mana tak dapat panggilan pertama, semua buat rayuan. Semua buat rayuan. Jadi kita pula memilih calon rayuan ni berdasarkan kepada markah daripada sistem yang tuan-tuan dan perempuan duduk muat naik ke dalam sistem. Kita berdasarkan kepada tu dan kita juga melalui telefon daripada ketua-ketua khusus kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi setelah dibuat penilaian, untuk panggilan kedua ni kita dapat menerima seramai 15 orang yang layak untuk masuk ke sekolah kita. Untuk menampung lagi kekosongan yang ada. Okey. Seterusnya, larangan di sekolah dan di asrama. Yang pertama, saya nak sentuh tentang telefon bimbit. SOP sekolah dan asrama, kita benarkan anak-anak kita bawa telefon ke asrama. Kita akan simpan telefon anak-anak tuan-tuan dan perempuan waktu persekolahan. Anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan dapat telefon bimbit ni pada hujung minggu sahaja untuk berhubung dengan tuan-tuan dan perempuan. Telefon bimbit ni tak dibenarkan bawa ke sekolah. Sekiranya berlaku macam tu, pelanggaran disiplin, kita akan ambil tindakan. Kita akan rapas telefon yang berkenaan. InsyaAllah setakat hari ini tidak ada kehilangan telefon lagi yang dilaporkan kepada kami. Sebab anak-anak kita ni patuh dengan arahan yang kita buat. Telefon kena serahkan kepada warden dan PPM yang bertugas untuk kita simpan di dalam tempat yang berkunci. Yang keduanya, barangan kemas. Tolong jangan bagi anak-anak tuan-tuan dan perempuan pakai barang kemas. Cincin ke, subang ke, rantai ke. Kita takut berlaku kehilangan di asrama. Yang ketiganya, jangan bagi wang terlalu banyak kepada anak-anak. Sebab bila wang terlalu banyak ni, kadang-kadang anak-anak kita tu dia buat action sikit. Dia tunjuk ke kawan-kawan. Kawan-kawan hal lain tu tengok geram kan, lama-lama hilang duit tu. Kita berlaku kes yang macam ni. Kehilangan wang ni memang tak boleh nak buat apa dah. Kita minta anak-anak kita ni awasi, teliti dengan keadaan duit ni. Dan yang ketiga, yang keempatnya, kita larang semua sekali waris untuk masuk ke asrama. Asrama ni adalah untuk anak-anak kita saja. Waris akan sampai ke pintu pagar asrama sahaja. Okey, seterusnya tentang kewangan. Di dalam online, kita dah muat naik bayaran untuk tuan-tuan dan perempuan bayar kepada koperasi sekolah. Melalui online ni, tuan-tuan dapat cetak senarai yang berkenaan dan tuan-tuan buat pembayaran kepada melalui guru kelas dan guru saya akan bayar kepada koperasi sekolah. Kemudian tentang yuran PIBG, untuk makluman, kita tak dibenarkan untuk membuat kutipan yuran PIBG lagi sehinggalah kita mesyuarat agung. Kita pun tak tahu bila lagi kita boleh buat mesyuarat agung dengan keadaan macam ni. InsyaAllah
bila mesyuarat agung ni kita akan buat keputusan bila berapa bayaran yang akan diperlukan. Yang seterusnya keperluan bengkel. Untuk makluman, di sekolah kita ni bengkel ni dia akan membeli keperluan bengkel masing-masing. Contoh, baju seragam tadi ni. Jadi keperluan bengkel ni akan dinyatakan oleh guru kelas kepada tuan-tuan dan puan-puan masa anak-anak kita ni masuk ke bengkel nanti. Seterusnya yang keempat tentang EMK tahun 2021. Untuk tingkatan 4 anak tuan-tuan dan puan-puan, EMK 2021 diuruskan oleh sekolah lama. Maksudnya kalau anak tuan-tuan di sekolah Bandar Baru Darul Rahman contoh, maka sekolah berkenaanlah yang akan uruskan pembayaran EMK ni sehingga hujung tahun 2021. Sebab semua peruntukan tu telah diberi kepada akaun sekolah yang berkenaan. Sekolah kita ni, Vocational Merbuk ni menguruskan EMK untuk anak-anak tingkatan 5 sahaja. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan faham, kalau tak dapat lagi tolong berhubung dengan guru-guru sekolah lama anak-anak tuan-tuan dan puan untuk tanyakan berkaitan dengan EMK. Sebab saya dipahamkan EMK ni dah dimasukkan ke dalam akaun. Kami pun dah masukkan ke dalam akaun anak-anak kami yang tingkatan 5 tu. Okey. Akhir sekali, kalau ada sebarang soalan, kita akan jawab masa di akhir sesi nanti. Cukup sekadar itu daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Cikgu Zuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ni Ahmad Zakir selaku PKM SMPKV Merbuk di atas taklimat sekolah yang telah disampaikan tadi. Sebelum kita meneruskan majlis kita pada hari ini, ingin saya ingatkan kepada ibu bapa dan pelajar yang masih belum mendaftar boleh buat pendaftaran sekali lagi di link yang diberikan di ruangan chat ataupun boleh scan kod QR yang telah diberikan dan kita boleh minta kepada teknikal untuk memaparkan kehadiran pada hari ini, ratus kehadiran pada hari ini. Okay, selama 13 yang telah memberi respon kehadiran, kita tahniah dan alhamdulillah. Yep. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi majlis kita dengan menjemput Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik SMPKV Merbuk, Encik Adnan bin Nayan untuk menyampaikan taklimat pendaftaran kursus. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Cikgu Zuraini sebagai pengurusi majlis, yang berusaha Cikgu Fuzi penolong kanan takbiran merangkul pengetua, Cikgu Nik, PKM, Cikgu Zuraidi, PK Koko dan guru kanan yang ada. Seterusnya kepada pelajar-pelajar yang mendaftar pada hari ini dan juga waris-waris yang terlibat dalam majlis ini. Saya Cikgu Adnan bin Nayan selaku guru kanan teknik akan menyampaikan sedikit maklumat berkenaan dengan kurikulum kemahiran yang dilaksanakan di sekolah ini.
Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan tahniah kepada pelajar-pelajar yang terpilih untuk pendaftaran kali kedua ini untuk memenuhi jumlah pelajar yang ditetapkan untuk setiap kursus. Baik, untuk makluman semua, para pelajar dan juga waris, untuk Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocasional Merbuk ini kita menawarkan 11 kursus. 11 kursus keseluruhannya, iaitu pembuatan jahitan kreatif, pembuatan pakaian lelaki, pembuatan pakaian wanita, pembuatan roti, operasi pengemasan, operasi servis makanan dan minuman, pembuatan pastry, penyediaan dan pembuatan makanan, operasi perkhidmatan dobi, aircon dan juga koordinator landscape. Ada 11 kursus. Untuk sesi pengambilan 2021 untuk tingkatan 4 tahun ini, ada 3 kursus yang ditawarkan sehingga tahap 3, iaitu pembuatan jahitan kreatif, aircon dan dobi. Aircon dan dobi. Jadi yang tahap 3 ini akan belajar di Gomo ini selama 3 tahun. Dan di akhir tahun dinilai dan diverifikasi, insyaAllah akan dapat tahap 3. Bagi kursus-kursus yang lain, ada lagi 9 kursus. Semuanya ditawarkan sehingga tahap 2. Sehingga tahap 2 dan pembelajaran di Gomo ini selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi untuk 11 kursus yang ditawarkan pada tahun ini, 3 tahap 3 dan yang lainnya adalah tahap 2. Dan 11 kursus ini jam pembelajaran dia ikut sukatan pelajaran dia tidak sama, iaitu di antara 1000 hingga 2000 jam kredit. Dalam sistem kemahiran, seperti yang diberitahu oleh Cikgu Puzi tadi, kita di sini melaksanakan CJ Kemahiran Malaysia. CJ Kemahiran Malaysia di bawah kelolaan Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk CJ Kemahiran. Bagi sekolah yang mengambil SPM dan sebagainya, dia diuruskan oleh lembaga keperiksaan. Jadi lain, ya. Untuk CJ Kemahiran ini dilaksanakan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan untuk CJ Kemahiran ini, dia lebih berfokus kepada jam kredit, mengikut kursus-kursus. Jadi tak sama, semua kursus tak sama jam kredit dia. Jadi pelaksanaan di peringkat sekolah, kita tadi saya nyatakan untuk tahap 3, 3 tahun, untuk tahap 2, 2 tahun. Jadi kesemuanya dapat merangkumi jam kredit yang ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Sebab di peringkat sekolah, pelaksanaan kita untuk kemahiran ini pun tak sama ikut semua sekolah. Di sekolah Gomo ini kita ada 20 jam seminggu untuk kemahiran. 20 jam seminggu. Dan untuk setahun kalau kita ambil 40 minggu, kita ada 800 jam setahun. 800 jam setahun. Tapi untuk pelaksanaan CJ Kemahiran, kita di sini melaksanakan tahap 2 dan tahap 3 yang mana saya katakan tadi, ia merangkumi antara 1000 hingga 2000 jam. Ya. Jadi kita 2 tahun melebihi dan mencukupi. Jadi di sini apa yang saya nak tekankan, apa yang saya nak beri sedikit peringatan dalam keadaan pandemik ini, sebab jam kredit dalam Jabatan Kemahiran amat penting. Jadi dalam keadaan normal baru ini dengan pelaksanaan PDPR, kebanyakan kursus
semuanya akan berfokus kepada pembelajaran teori. PDPR pembelajaran teori. Jadi saya harap sangat ibu bapa tolong ambil perhatian dalam memastikan anak-anak tuan-tuan, anak-anak pelajar semua dapat mengikuti PDPR ini dengan sepenuhnya, sebab semuanya akan berekod. Semuanya akan berekod dari segi pelajar itu masuk belajar ataupun tidak. Jadi kalau tidak ada rekod, jadi takut nanti jam kredit pelajar tersebut tidak cukup. Sebab bila selesai PDPR dapat dilaksanakan pembelajaran bersemuka di peringkat sekolah, kebanyakan guru akan berfokus kepada pembelajaran amali. Dia ada jam pembelajaran amali dan ada jam pembelajaran teori. Jadi kalau semasa PDPR akan difokus kepada teori dan semasa di sekolah nanti akan fokus kepada amali. Jadi saya harap dengan adanya rekod-rekod pembelajaran teori dan amali ini akan diguna pakai untuk mengira jumlah jam kredit yang sepatutnya pelajar terlibat mengikut kursus yang ditetapkan. Jadi harap-harap sangat bila nanti guru-guru dah bagi jadual, harap waris juga tolong peringatkan pelajar-pelajar supaya melaksanakan PDPR yang ditetapkan. Okey. Kalau dari segi dasar dia ataupun jumlah tahun pembelajaran, bagi yang daftar pada tahun 2021 bagi tahap 2 dari segi dasar dia 2022 dalam sebelum bulan 12 tahun depan akan bagi yang tahap 2 akan diverifikasi, tapi bergantung kepada jam kredit. Saya beritahu awal bergantung kepada jam kredit yang kita terkumpul, kemungkinan pelajar-pelajar ini akan dilanjutkan sehingga bulan 3 ataupun bulan 4 2023. Sepatutnya 2022 masuk 2021, 2022 yang tahap 2 boleh keluarlah sebelum bulan 12. Tapi dengan keadaan pandemik ni kemungkinan dia akan dilanjutkan sehingga bulan 3 ataupun bulan 4 2023. Bagi tahap 3 kemungkinan tidak ada masalah sebab dia ada 3 tahun. Dia ada 3 tahun jadi kemungkinan dah selesai lah kot pandemik ini. Okey. Untuk membantu pelajar-pelajar waris-waris, untuk waris-waris membantu pelajar-pelajar dalam semasa PDPR ini, kalaulah ada saudara-saudara ataupun kenalan-kenalan yang terdekat yang boleh kita hantarkan pelajar-pelajar kita yang terdekat dengan rumah lah untuk meninjau berkenaan dengan kemahiran yang dipilih oleh pelajar, contoh jahitan ataupun aircon dan sebagainya, supaya dia orang nampak situasi sebenar kemahiran yang dia orang pilih, yang pelajar-pelajar pilih, ya. Jadi bila dah datang balik ke sini nanti kita akan berfokus terus kepada amali, jadi tidaklah terkejut sangat pelajar-pelajar yang mengambil kursus-kursus yang dipilih, mengambil kursus-kursus yang telah dipilih. Kemudian lagi satu yang saya nak tekankan di sini, seboleh-bolehnya lah waris jangan berselindung dari segi kemampuan pelajar-pelajar.
Contoh, kita dah dapat pelajar-pelajar yang masuk pada bulan 4 yang lalu. Dari segi kemampuan untuk mengikuti kursus yang dipilih itu agak terlalu tak munasabah orang kata. Sedangkan saya tahu, saya faham, waris tahu akan keupayaan pelajar-pelajar. Waris tu tahu akan keupayaan pelajar-pelajar untuk mengikuti kursus yang dipilih. Dan saya percaya kebanyakan pemilihan kursus untuk pelajar-pelajar ini adalah daripada waris, bukan daripada pelajar. Waris yang memilih. Jadi bila dipilih kepada anak-anak, kursus yang waris sendiri tahu anaknya tak mampu untuk kursus tersebut, ini amatlah merugikan lah. Amat merugikan. Ya. Dan lagi satu, dimaklumkan juga di sini, untuk mendapat sijil SKM ataupun sijil kemahiran Malaysia ini, pelajar mesti kompeten ataupun pelajar mesti boleh menulis dan membaca dan juga boleh membuat amali. Dia dua-dua perkara itu dinilai. Di akhir tahun akan dinilai. Jadi sebenarnya waris tahu keupayaan anak-anak sendiri, sama ada boleh membaca ataupun boleh menulis ataupun boleh membuat kerja-kerja amali yang dipilih untuk kursus yang dipilih. Untuk kursus yang dipilih. Jadi di peringkat sekolah rasanya tak dapat lagi lah nak menolong kalau dah tak boleh membaca, tak boleh nak menulis. Di peringkat sekolah dah mungkin tak mampu lagi dah untuk mengulang balik ke tahap peringkat contoh pembelajaran di peringkat yang lebih rendah. Sebab kita terpaksa menyelesaikan tanggungjawab yang untuk peringkat persijilan kemahiran Malaysia. Jadi saya harap itu sajalah yang saya nak sampaikan. Selebihnya saya akan sampaikan kepada pelajar-pelajar nanti bila dah sesi bersemuka di peringkat sekolah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Adnan di atas taklimat yang telah disampaikan tadi. Kita teruskan lagi majlis kita dengan mendengar taklimat pendaftaran asrama daripada Ustaz Muhammad Solihin bin Cik Rozali, iaitu Ketua Warden Asrama SMPKV Merbuk. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Zuraini selaku pengerusi majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang berusaha Cikgu Fuzi penolong kanan pentadbiran, Cikgu Nik penolong kanan HEM, Cikgu Zuraidi penolong kanan co-curriculum, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan ibu bapa serta anak-anak yang saya kasihi sekalian. Baik, insyaAllah saya akan teruskan dengan taklimat pendaftaran asrama untuk makluman waris dan juga murid-murid yang dikasihi sekalian. Sebelum tu saya akan kongsikan dulu paparan slide saya. Okey, baik. Okey, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Ustaz Muhammad Solihin bin Cik Rozali, selaku Ketua Warden Asrama Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk.
Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan tahniah dan selamat datang kepada murid-murid baharu ke Asrama Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk. Boleh nampak paparan slide saya? Seorang anak boleh tolong respon, boleh nampak tak? Okey. Okey, baik. Okey, ini merupakan bangunan Aspura dan juga bangunan Aspuri yang akan diduduki oleh oleh anak-anak pada sesi pendaftaran asrama yang akan diumumkan nantilah. Okey, baik. Kita ada Aspura dan juga Aspuri untuk makluman anak-anak semua dan ibu bapa. Aspura kita ada 15 dom dan Aspuri kita ada 16 dom. Tetapi hanya 8 dom sahaja yang digunakan buat masa sekarang di Aspuri. Okey, baik. Saya teruskan lagi dengan paparan yang seterusnya. Okey. Ini merupakan jawatan kuasa pengurusan asrama untuk makluman waris dan juga anak-anak. Kita mempunyai kekuatan warden seramai 10 orang, pembantu pengurusan murid seramai 16 orang, terdiri daripada 3 orang lelaki dan juga 13 orang perempuan dan juga dibantu oleh 2 orang penyelia asrama. Seterusnya, ini merupakan barisan warden asrama untuk makluman waris dan juga anak-anak sekalian. Saya Ustaz Solihin selaku Ketua Warden dibantu oleh timbalan saya Cikgu Asmida, kemudian Cikgu Azam selaku setiausaha, kemudian dibantu oleh 7 orang rakan warden saya iaitu Cikgu Kumar, Cikgu Zuita, Ustaz Faiz, Cikgu Amir, Ustaz Hashim, Cikgu Alimin dan juga Ustazah Amni. Okey, kita mempunyai 3 orang warden perempuan dan juga 7 orang warden lelaki. Kesemuanya adalah 10 orang warden. Sekiranya anak-anak mempunyai sebarang masalah di asrama, khususnya inilah warden-warden yang patut dicari oleh anak-anak sekalian, selain daripada pembantu pengurusan murid yang akan berada 24 jam di asrama. Okey, baik. Seterusnya saya teruskan dengan taklimat berkenaan dengan pendaftaran asrama. Okey, baik. Kita sekarang berada dalam pandemik COVID-19. Seharusnya semestinya pendaftaran kita juga perlu mematuhi SOP-SOP yang dikeluarkan oleh MKN dan juga KPM lah. Okey, ini merupakan prosedur penghantaran murid pada sesi bersemuka nanti yang akan diumumkan oleh KPM pada bila-bila masa sahaja, dan harapnya ibu bapa alert dengan pengumuman yang akan diberikan oleh KPM. Okey, jadual penghantaran murid ke asrama akan diberikan melalui guru kelas masing-masing. Kita tidak dapat mengeluarkan sebarang jadual lagi kerana pada masa ini KPM belum lagi mengumumkan tarikh pendaftaran ataupun tarikh kemasukan semula ke sekolah. Seterusnya, apabila tarikh itu sudah diumumkan, jadual akan dikeluarkan, maka ibu bapa yang hadir untuk menghantar anak-anak, mereka perlu perkara yang pertama sekali, apabila memasuki kawasan sekolah, perlu scan MySejahtera terlebih dahulu, perlu memakai pelitup muka. Kemudian murid akan diturunkan di lobi sekolah sahaja, iaitu berhampiran pos pengawal. Ibu bapa tidak dibenarkan memasuki kawasan asrama lah ataupun kawasan sekolah secara khususnya. Murid hanya diturunkan di pos pengawal atau di lobi sekolah sahaja. Kemudian penjarakan sosial diutamakan, saringan suhu akan diambil. Itu merupakan SOP asas lah pada pendaftaran ataupun kemasukan murid nanti. Kemudian berkenaan dengan pengangkutan murid, kita ada 2 mekanisme ataupun 2 kaedah penghantaran murid ke asrama. Yang pertama, pengangkutan sendiri. Okey, pengangkutan sendiri
waris perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak polis terlebih dahululah untuk membenarkan tuan-tuan dan puan-puan menghantar anak ke asrama pada waktu yang akan ditetapkan nanti. Sekiranya KPM telah mengumumkan tarikh untuk menghantar anak tuan-tuan dan puan-puan ke asrama, pihak sekolah akan mengeluarkan satu surat pemakluman ataupun KPM akan mengeluarkan satu surat pemakluman dan tuan-tuan dan puan-puan perlu melampirkan atau mengemukakan surat tersebut kepada pihak polis untuk mendapatkan kebenaran. Itu yang pertama berkenaan dengan pengangkutan sendiri. Yang kedua, pihak sekolah juga sekiranya anak-anak yang dari luar Kedah yang tidak mempunyai kenderaan sendiri untuk ke sekolah, pihak sekolah juga menyediakan pengangkutan sekolah. Ini akan dimaklumkan melalui guru kelas masing-masing nanti. Apabila tibanya waktu nanti, kita akan maklumkan kepada guru kelas masing-masing berkenaan dengan jadual perjalanan murid, berkenaan dengan destinasi tempat murid menunggu, di mana bas akan ambil dan sebagainya. Itu akan dimaklumkan nanti sekiranya waktu tarikh telah diumumkan oleh KPM nanti. Okey, itu dua kaedah penghantaran murid, pengangkutan sendiri dan pengangkutan sekolah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai pengangkutan sendiri, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih pengangkutan sekolah. Sebarang pengangkutan awam adalah tidak dibenarkan. Ustaz, boleh tak anak saya naik kereta api, ETS, bas ekspres dan sebagainya? Maaf tuan-tuan dan puan-puan, tidak dibenarkan. Hanya pengangkutan sekolah sahaja dibenarkan sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh naik pengangkutan sendiri. Okey, itu antara dua kaedah lah yang tuan-tuan boleh gunakan nanti. Okey, seterusnya ini merupakan gambaran aliran penghantaran murid. Saya gambarkan aliran penghantaran murid daripada pintu masuk sekolah, tuan-tuan boleh masuk, kemudian murid akan diturunkan di lobi sekolah sahaja berhampiran dengan pos pengawal. Okey. Kesemua barang-barang anak-anak akan diturunkan di sini. Kemudian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan serta dengan barangan masing-masing akan dibawa oleh van sekolah. Van sekolah akan bawa anak tuan-tuan dan puan-puan beserta dengan barangan masing-masing terus ke asrama puteri dan asrama putera. Okey kan? Jadi tuan-tuan boleh drop sahaja anak tuan-tuan di lobi sekolah, kemudian tuan-tuan boleh terus melalui pintu keluar. Diingatkan tuan-tuan dan puan-puan waris sekalian tidak dibenarkan untuk turun daripada kereta. Hanya anak tuan-tuan dan puan-puan sahaja dibenarkan turun. Hanya murid sahaja dibenarkan turun. Manakala adapun barangan anak tuan-tuan akan dibantu oleh jawatankuasa pengurusan asrama nanti, insya-Allah. Okey, itu adalah gambaran aliran penghantaran murid pada tarikh kemasukan nantilah, insya-Allah. Okey, seterusnya murid dilarang mendaftar sekiranya mempunyai kontak rapat dengan pesakit positif. Ini tuan-tuan perlu ingatlah, sekiranya tuan-tuan atau anak tuan-tuan ada kontak rapat dengan pesakit yang mempunyai positif COVID-19, maka anak tuan-tuan tidak dibenarkan untuk mendaftar lagi sehingga keadaan kembali pulih. Yang kedua, sekiranya anak tuan-tuan menjalani kuarantin ataupun waris ataupun kenalan saudara rapat mempunyai sejarah kuarantin dan sebagainya atau sedang menjalani kuarantin, maka tidak dibenarkan untuk mendaftar. Dan yang ketiga, sekiranya anak tuan-tuan mempunyai simptom-simptom atau penyakit bergejala juga tidak dibenarkan untuk mendaftar. Jadi bila perlu mendaftar? Sekiranya keadaan kembali pulih, maka tuan-tuan akan dibenarkan untuk mendaftar anak tuan-tuan. Okey, seterusnya barangan yang perlu dibawa oleh anak-anak. Yang pertama adalah sejadah bagi murid yang beragama Islam. Yang kedua, alatan kebersihan diri. Yang ketiga, pelitup muka sekurang-kurangnya 3 helai yang mudah dibasuh. Bukan yang jenis yang kita beli tu kan.
yang kita pakai buang tu, ni bawa yang mudah dibasuh supaya anak tuan-tuan boleh memakai pelitup muka setiap sepanjang masa di tempat yang sepatutnya lah. Okey, yang keempat, hand sanitizer amat digalakkan sekiranya ada. Dan yang kelima, kelengkapan asrama seperti cadar, selimut, sarung bantal dan lain-lain keperluan. Ustaz, bantal boleh bawa tak? Tak perlu bawa sebab bantal, tilam, katil, almari semuanya disediakan di asrama. Jadi tak perlu bawa bantal lah, hanya perlu bawa lain-lain keperluan. Kelengkapan asrama seperti cadar, selimut, sarung bantal ini akan disediakan oleh pihak asrama lah. Saya betulkan semula, kelengkapan asrama seperti cadar, selimut, sarung bantal ini akan disediakan oleh pihak sekolah sekiranya anak tuan-tuan membuat pendaftaran nanti, kita akan bagi pada hari pendaftaran nanti. Jadi tak perlu bawa, tak perlu bawa. Okey, ada ini antara soalan yang ramai tanya, penggunaan handphone boleh bawa tak? Macam pendaftaran baru ni ramai sangat waris yang tanya boleh bawa tak handphone? Handphone dibenarkan untuk bawa, tetapi perlu disimpan. Pengurusan asrama akan simpan handphone anak tuan-tuan dan akan diberikan pada hujung minggu sahaja. Pada hujung minggu sahaja akan diberikan, itu pun secara penggiliran jika perlu. Okey, ini akan dimaklumkan. Okey, dan saya nak tekankan di sini, handphone seperti yang Cikgu Nip PKM maklumkan tadi, setakat hari ini memang tidak ada, pada tahun lepas memang tidak ada kecurian handphone. Tetapi masalah penggunaan handphone sangat banyak berlaku. Contohnya komunikasi video lelaki dan perempuan, penghantaran video-video yang tidak sepatutnya itu ada juga berlaku. Dan sekiranya saya tekankan di sini kepada anak-anak semua, kepada waris, sekiranya anak tuan-tuan membuat sebarang masalah, menimbulkan sebarang masalah berkait rapat dengan handphone, handphone akan dirampas lah, handphone akan dirampas. Jadi kita benarkan bawa handphone, tetapi gunalah handphone ini dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah. Okey, seterusnya waktu melawat dan pulang bermalam sepanjang perintah kawalan pergerakan. Okey, untuk makluman semua, pulang bermalam pada hujung minggu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Maknanya apabila anak tuan-tuan dihantar nanti pada tarikh kemasukan nanti, jadi tidak adalah pulang bermalam sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan oleh pihak sekolah. Kalau pihak sekolah maklumkan boleh balik, maka boleh balik. Kalau pihak sekolah tak maklumkan apa-apa, maka tidak boleh baliklah anak tuan-tuan dan puan-puan. Melawat murid di asrama boleh tak? Juga tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali. Kecuali bagi kes kecemasan, kesihatan dan kematian sahaja yang boleh dibenarkan balik, itu pun dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu oleh PKM ataupun saya sendirilah selaku ketua warden. Okey, ibu bapa boleh menghubungi PKM ataupun ketua warden sekiranya mempunyai sebarang kecemasan ataupun kesihatan dan kematian. Okey, itu berkenaan dengan waktu melawat dan pulang bermalam. Jadi bila boleh balik, Ustaz? Waktu akan diumumkanlah, sekiranya boleh balik, maka kita akan umumkan kepada waris, boleh ambil anak masing-masing di asrama. Okey, baik. Seterusnya berkenaan dengan prosedur mengambil anak yang tidak sihat. Sekiranya anak tidak sihat di asrama, kita akan rujuk anak tuan-tuan dan puan-puan ke klinik ataupun ke hospital lah jika perlu. Sekiranya pihak pegawai perubatan menasihatkan pihak pengurusan asrama untuk mengasingkan pelajar tersebut ataupun untuk membenarkan pelajar tersebut balik, maka kita akan hubungi warislah untuk mengambil anak dengan segera. Sekiranya waris tidak dapat mengambil, kita akan asingkan murid tersebut di bilik isolasi ataupun bilik rawatan yang berada di asrama. Sekiranya murid dibenarkan ambil, kita akan maklumkan kepada waris dan waris boleh datang pada waktu yang sesuai. Seorang sahaja waris dibenarkan datang dan waris yang datang mestilah sihat, tidak mempunyai apa-apa penyakit bergejala.
Dan beberapa SOP asas yang saya maklumkan tadilah. Lokasi mengambil anak adalah di bilik rawatan ataupun bilik isolasi asrama. Okey, seterusnya berkenaan dengan menghantar barangan. Okey, ibu bapa tidak boleh melawat anak. Jadi boleh tak hantar barangan? Barangan boleh dihantar, tetapi barangan yang dihantar mestilah merupakan barangan kering ataupun barangan yang tidak berupa makanan basah. Kalau makanan basah tidak dibenarkanlah. Dan barangan tersebut mestilah ditinggalkan di pos pengawal sahaja. Barangan tersebut ditinggalkan di pos pengawal dan waris perlu tulis nama dan nama murid dan kelas dan ditinggalkan di pos pengawal. Sebarang pertemuan ataupun perjumpaan dengan murid adalah tidak dibenarkan. Jadi waris kalau ada barang nak hantar kepada anak-anak boleh tulis nama dan juga kelas masing-masing dan letak sahaja di pos pengawal. Kita akan ambil di pos pengawal, ada jadual waktu yang kita ambil di pos pengawal. Jadi waris tidak perlu risau, hanya letak sahaja barang di pos pengawal. InsyaAllah pihak pengurusan asrama akan ambil dan agihkan kepada anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, berkenaan dengan kiriman duit ini sudah disentuh oleh penolong kanan HAM tadi. Waris tidak digalakkanlah untuk memberi sejumlah wang yang besar kepada anak-anak. Kalau kalau nak bagi duit kepada anak-anak ni, saya nasihatkan untuk bincang dengan guru kelas masing-masing, untuk bank in kepada guru kelas masing-masing dan diberikan secara harian ataupun secara sikit-sikit lah. Tidak perlu bagi sampai 50, 100, 150 dan beratus-ratus kepada anak-anak. Pada akhirnya akan ada kes kehilangan dan juga kecurian. Kita ada banyak kes kehilangan duit ini sebenarnya. Ini merupakan kecuaian murid itu sendiri. Ada yang murid dia letak duit di katil sahaja, dia letak di almari tanpa berkunci dan bila kawan-kawan tengok maka kawan-kawan pun curi duit dia. Hilanglah duit beratus-ratus. Jadi kita tak galakkan anak-anak bawa duit yang banyak. Bawa duit sekadar yang untuk digunakan sahaja, sebab di sini semuanya disediakan, makanan disediakan, minuman disediakan 5 kali sehari kan. Jadi saya kira tidak perlulah bawa sejumlah wang yang banyak, hanya untuk keperluan asas sahaja. Okey, baik, itu berkenaan dengan kiriman duit lah. Seterusnya ini merupakan protokol yang akan diamalkan di asrama lah, yang untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan lakukan pemeriksaan kesihatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau, pemeriksaan kesihatan akan dijalankan setiap hari dan setiap pagi sebelum anak-anak ke sekolah. Suhu akan diambil dan sebagainya. Kita akan rekodkan maklumat kesihatan anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya tekankan di sini, sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sejarah kesihatan, jadi minta tolong declare, minta tolong maklumkan. Jangan sembunyikan sejarah perubatan ataupun sejarah kesihatan anak tuan-tuan dan puan-puan untuk kepentingan kita bersama. Sebab berlaku kes sebelum ni di mana ada setengah ibu bapa yang merahsiakan sejarah perubatan ataupun rekod kesihatan anak mereka dan di akhirnya kita ditimpa masalah kepada anak dia sendirilah. Kita tidak dapat memberikan rawatan yang sebaiknya disebabkan masalah perubatan ataupun masalah kesihatan yang dirahsiakan oleh ibu bapa. Jadi minta untuk declare kesihatan anak tuan-tuan. Jika anak tuan-tuan mempunyai sawan ke, mempunyai penyakit yang kronik dan sebagainya, minta declare. Tidak perlu rasa malu dan segan, kerana insya-Allah di sini kita akan berikan perkhidmatan yang sebaik yang mungkin, insya-Allah. Kemudian berkenaan dengan keselamatan dan kebersihan, memakai pelitup muka, pembersihan dan disinfeksi ataupun sanitasi kawasan asrama akan dilakukan dengan kerap lah. Ini merupakan antara protokol-protokol yang akan diamalkan di asrama, insya-Allah. Okey, dan seterusnya saya sentuh sikit berkenaan dengan pemakaian di asrama ini. Dah disentuh oleh PKM tadi, saya cuma nak gambarkan kepada tuan-tuan. Ini merupakan etika pemakaian murid di asrama. Kita ada
pakaian-pakaian pada aktiviti-aktiviti yang tertentu. Pakaian rasmi sekolah, pakaian co-curriculum, pakaian sukan, pakaian balik kampung iaitu baju batik, pakaian outing, pakaian santai, pakaian aktiviti kerohanian ataupun nak semayang, nak pergi ke surau ataupun pakaian solat Jumaat. Ini akan pakaian-pakaian seperti pakaian koko, pakaian baju batik, pakaian outing ini akan dapatlah waktu anak tuan-tuan membuat pendaftaran nanti. Tuan-tuan akan membuat pembayaran, pendaftaran dan item-item yang saya tunjukkan ini termasuk sekali dengan item pembayaran pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya kira itu saja taklimat ringkas berkenaan dengan pendaftaran asrama ataupun inilah taklimat ringkas tentang kemasukan ke asrama nanti. Yang selebihnya insya-Allah saya akan terangkan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pada sesi bersemuka nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu saja saya serahkan kepada pengurusi majlis. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Solihin di atas taklimat yang telah disampaikan. Diharapkan semua ibu bapa dan pelajar dapat info, dapat mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana keadaan di asrama ataupun tata cara kehidupan di asrama. Okey. Di sini dipaparkan rumusan, sedikit rumusan kehadiran pada hari ini seramai 13 orang yang telah mendaftar daripada 6 kursus pada hari ini. PPL, jahitan lelaki 2 orang, pengemasan 3 orang, PPM penyediaan pembuatan makanan 2 orang, pembuatan roti 2 orang, aircon 2 orang dan juga PPW pembuatan pakaian wanita 2 orang. Okey. Cikgu Zirani. Ya saya. Sekejap nak mencerah, kita cuma nak confirm tentang yang tidak hadir tu, betul tak nama yang saya sebut ni? Okey. Kokot lah tak daftar, tapi ada dalam ni. Muhammad Qayyum dengan Ali Fitri. Betul tak dalam ni? Ataupun parent dia kah? Cikgu, ni Ali Fitri baru daftar. Dah 14 orang dah. Ali Fitri dah dapat dah? Baru sahaja mendaftar. Okey, kemudian si Qayyum? Qayyum belum lagi dah. Okey, sekarang ni tinggal Qayyum lagi daripada kursus operasi pengemasan. Maknanya kita daripada 15 dah datang 14. Okey, sambung Cikgu Zirani. Okey. Okey, sekarang ni dipaparkan link WhatsApp group. Okey. Maknanya selepas ini untuk makluman semua ibu bapa seperti yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 masih lagi membelenggu kita. Ya. Jadi demikian sesi pembelajaran kita dilaksanakan secara online dan dimohon ibu bapa pelajar untuk tekan link yang disediakan dan terus join dengan grup kelas masing-masing. Begitu juga ibu bapa, ada 2 grup parent yang dikongsikan dalam yang telah diberikan oleh teknikal, iaitu pembuatan roti dan juga operasi perkhidmatan perhotelan saya rasa di sini. Okay, parent boleh join sekali. Parent ya, pastikan kamu join, ikut link kursus kamu. Kalau kamu pakaian lelaki, klik di link yang diberikan. Jangan silap masuk kelas, jangan silap klik link yang kelas lain. Nanti boleh perkenalkan diri dalam grup masing-masing. Selesai ya? Dah buat?
tekan link WhatsApp group kelas masing-masing. Okey, baiklah. Seterusnya sekali lagi dipersilakan Encik Nik Ahmad Zakir untuk memberikan sedikit rumusan dan penutup ataupun ada soal jawab sekiranya ada bagi majlis kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Nik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zuraini. Terima kasih kepada Ustaz Solihin kerana memberi penerangan yang sejelas-jelasnya tentang pendaftaran di asrama. Okey, sekarang ni kita sesi soal jawab. Okay, sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang persoalan, boleh dikemukakan sekarang. Apa-apa saja soalan tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Saya Zuraina Zahrin, ibu kepada Muhammad Akil. Okey. Cikgu, saya nak tanya kalau sekiranya anak ni dia ada appointment dengan doktor di hospital, macam mana ya? Okey, tidak ada masalah. Kalau ada appointment, puan boleh datang ambil ke sekolah. Bagi tahu dekat pihak sekolah. Kita akan bagi kebenaran untuk tuan datang awal sehari untuk ambil dia. Oh, maknanya hari appointment tu dia tak pergi sekolah lah. Ya, betul. Okey. Jadi dia pergi appointment, kemudian kalau sempat datang balik, hantar balik pada petang tu, dipersilakan. Tapi kalau tak boleh pun, esok tu hantar balik. Baik. Terima kasih. Okey, ada anak-anak ada masalah dengan kesihatan ke anak puan? Tak, dia jumpa dengan psikiatri lagi. Lepas tu dia bawa makan ubat jugalah. Ritalin tu untuk tujuan fokus je. Bantu pembelajaran dia. Ya, memang ada agak. Sini pun masih ada lagi seorang tua yang macam tu. Tidak ada masalah. Kita cuba bantu dia. Puan, Okey, ada lagi tuan-tuan puan? Mana cik? Macam cikgu. Ya, sila puan. Yang bonus pendaftaran tu untuk yang masuk asrama, kalau buat kopi yang tu satu original, satu kopi tak apa? Boleh, memang boleh. Puan isi semua kemudian photostat yang tu. Tak perlu isi 2 kali. Yang isi semua satu persalinan kemudian photostat bagi yang satu lagi. Tak boleh isi 2 kali. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ibu kepada Aiman Faris, nama saya Alaina. Saya nak tanya, satu dom tu ada berapa orang ya? Satu dom Ya. Satu dom ada 10 orang maksimum. Maksimum 10 orang. Ada yang 7, ada yang 8. Tengok keadaan anak-anak kita tu. Tapi maksimum 10 orang sahaja. Katil single decker. Okey. Terima kasih. Baik. Susah hati lah nak tinggal anak-anak di asrama puan Sama kali. Ya, betul, kita faham situasi tu. InsyaAllah setakat ni tidak ada masalah. Cuma yang kadang tu ialah tak besar berenggang dengan mak ayah kan. Macam-macam alasan. Cikgu. Ya, sila. Saya nak tanya, kalau macam contohnya pelajar kan satu dom 10 orang. So mereka bercampur dengan pelajar-pelajar yang baru ataupun kelas mereka saja ke macam mana? Okey, untuk makluman puan, kita memang campur kelas macam-macam. Tak sekalikan kelas yang sama. Supaya dia dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan yang daripada kursus yang lain. So macam pelajar tu dia ada waktu macam malam, waktu study mereka ke? Ada ke macam waktu prep semua tu ada tak? Untuk waktu-waktu mereka tu? Ada waktu tu tuan-tuan dan puan, tapi kebanyakan kita ni prep tu dia tak ada sangat sebab kita semua PMP semua berlaku di sekolah. Biasanya cikgu-cikgu akan buat kelas tambahan yang akan panggil hujung-hujung minggu tu anak kita pergi ke sekolah. Waktu prep di asrama tu memang boleh kata tak ada lah. Sebab tak ada nak ulang gaji pun. Okay. Macam contohnya kalau petang macam selepas balik sekolah, selalunya pukul 2.30 kan. So petang-petang tu ada tak aktiviti riadah ke untuk pelajar ke? Itu memang wajib. Kita wajibkan semua anak-anak kita riadah di luar pada kawasan asrama. Tak dibenarkan berada di asrama waktu riadah. Selepas waktu asar sampailah ke 6.30. Okey, terima kasih cikgu. Baik, sama. Cumanya masalah kadang tu anak-anak kita dia tak mau nak main. Kan? Dia suka nak lepak. Kita memang ada kemudahan permainan. Tapi dia malas nak main.
Suka nak buat kosong kan. Tu anak-anak kita tu. Okey, lagi ada tuan-tuan? Assalamualaikum. Salam. Saya penjaga kepada Adam. Saya nak tanya, untuk pakaian sekolah tadi, kan ada cakap pasal dia kena pakai baju sekolah kan? Ya, ya. Baju sekolah tu adakah sama macam sekolah menengah ataupun seluarnya warna lain ke apa ke, macam mana tu? Okey, baju sekolah warna putih, seluar warna hitam. Sama Maksudnya bukan hijau lah ya? Bukan hijau, hitam. Tapi kalau dah beli, puan-puan, kalau dah beli hijau tak payah. Tak apa, beli pakai dulu yang hijau tu. Tak perlu nak beli baru. Bawa aja yang tu ya? Tak payah beli yang baru. Kita faham situasi lain ini. Kasutnya pula tu disediakan kat sana atau pakai je kasut sekolah dulu, nanti akan ada kasut yang bengkel tu? Okey, pakai kasut sekolah. Pakai kasut sekolah yang berwarna hitam. Ya? Yang berwarna hitam. Lepas tu saya ada satu lagi soalan lah. Kalau tak keberatan nak tanya, pelajar-pelajar daripada Merbuk, ada tak yang dah habis belajar tu yang dah bekerja? Maksudnya melalui sijil SKM tu, yang boleh kerja mungkin dah masuk ke kerajaan ataupun yang dah buka kerjaya sendiri ke, macam mana? Okey, baik. Puan, soalan ni saya minta Cikgu Zuraini yang turun jawabkan sebab memang kaunselor saya memang alert dengan benda ni. Dipersilakan. Okey, setakat ni Puan, alhamdulillah memang ramai pelajar kita yang telah bekerja. Ya, dengan menggunakan SKM tu dia bekerja. Memanglah ada yang tidak bekerja mengikut bidang tapi still bekerja. Maksudnya nanti kan, contoh bila anak saya dah habis, dah habis belajar kan, adakah sekolah akan membantu dia untuk dia punya kerjaya? Maksudnya akan bantu dari segi bagaimana nak permohonan kerja? Ya. Atau itu akan diuruskan saya sendiri? Pihak sekolah, pihak saya lah akan dan juga pihak sekolah akan menyebarluaskan berkenaan dengan iklan jawatan kekosongan. Jadi pihak ibu bapa, pihak student sendiri yang kena mohon. Ada yang kami akan sebarkan berkenaan dengan sambung belajar pun saya akan sebarkan juga. Tentang allowance pekerja cacat pun saya akan sebarkan juga waktu tu selepas habis belajar. Dan saya akan sentiasa update tentang kerja kosong. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Boleh bertanyakan? Okey, sekarang dah jam 10.35 dah. Kalau tidak ada sebarang soalan, kita mengharapkan Muhammad Qayyum ni akan daftar segera. Minta cikgu yang berkenaan, Cikgu Zubaidah berhubung sekali lagi dengan Muhammad Qayyum untuk daftar segera. Jadi kalau tidak ada apa-apa, saya pulangkan majlis ni kepada Cikgu Zuraini. Okey, terima kasih Cikgu ni. Cuma saya nak tambah sikit lagi untuk makluman ibu bapa, anak-anak ni yang dah habis belajar pun masih bersama dengan saya. Untuk makluman semua, dah ada 5 grup daripada batch pertama yang masih lagi saya memberikan bimbingan dan info kerjaya, info motivasi untuk diorang. Masih lagi berjalan walaupun diorang dah tamat persekolahan. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nik, terima kasih diucapkan kepada semua guru-guru, ibu bapa, pelajar yang hadir dalam majlis kita pada hari ini. Sebelum kita nak menutup majlis kita, nak minta semua ibu bapa untuk onkan kamera supaya kita dapat nak tangkap gambar lah ramai-ramai sebagai satu dokumentasi untuk kita semua. Mohon ya, semua dapat onkan kamera. Tu Basri dengan Adam belum lagi. Basri dengan Adam belum on kamera lagi tu. Okey, Basri belum. Mari kita ramai-ramai buka. Kita sama-sama buat kenangan kita hari ini. Cikgu Zuraini ada lagi seorang tu Basri.
Oh, ni mungkin ayah Qayyum kau ni. Mungkin Sebab nampak bersaudara ni Qayyum bin Basri. Kemungkinan ayah parent Qayyum ni. Kita apa? Kalau tidak ada kamera kita teruskanlah Cikgu Zura ni. Okey Cikgu Nora, kita boleh teruskan Cikgu Nora. Okey, Cikgu Roma pun boleh on juga kamera. Saya akan kira dalam kiraan 3. Dan kalau dah semua dah ready, sekejap saya tengok ada yang tengah on lagi. Tengah lagi, ada yang lagi. Okey. Kita ambil gambar pertama dulu. Kita akan ambil beberapa kali Okey, yang pertama 1, 2, 3 senyum. Okey, dan sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey. Semua sekali setakat ni 39 orang. Okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Nora Aida. Okey, dengan berakhirnya dengan ada sesi penggemaran, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Diharapkan semoga anak-anak didik former yang baru mendaftar hari ini dapat menempuhi perjalanan sebagai pelajar SMPKB Merbuk yang cemerlang dan berketerampilan, insya-Allah. Saya nak tutup dengan satu pantun. Mari dipetik sirih puan, sirih dipetik di tepi perigi. Terima kasih tuan dan puan. Di lain masa berjumpa lagi, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Nanti masuk kelas ya. Okey. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Jangan lupa masuk kelas, perkenalkan diri dalam grup WhatsApp tu ya. Ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama.